المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan siksa. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati, karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu taala. Kita sedang melihat perbincangan berkenaan dengan syukur. Dan perenggan ini dia sedang mengutarakan kepada kita faedah daripada syukur. Faedah bila kita bersifat dengan syukur. Dalam kuliah yang lepas, dia dah sebut satu faedah ataupun satu petua bagaimana kita nak menambah nikmat dengan cara bersyukur, iaitu Allah Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum. Demi Allah, jika syukur kamu akan nikmatku, nescaya menambah aku akan kamu daripada nikmat. Salah satu daripada faedah bila kita bersyukur pada Allah, maka Allah Ta'ala janji dia akan tambah nikmat kepada syakir tersebut, kepada orang yang bersyukur. Sebab tu ada ulama sebut syukur ini adalah qaidun lil mawjud dan saidun lil mafqud. Syukur ni ada ulama sebut dia adalah qaidun lil mawjud. Dia adalah pengikat kepada apa yang telah ada pada kita. Nikmat yang telah Allah Ta'ala beri pada kita, dengan cara kita mensyukuri nikmat tersebut, maka dia adalah pengikat supaya dia terus kekal berada dengan kita. Dan dia juga saidun lil mafqud. Syukur ni adalah said. Said ni maknanya dia memburu nikmat-nikmat yang belum lagi ada di kita. So, dua kelebihan bila mana kita bersifat dengan sifat syukur. Sebab tu dalam hikam Ibn Atta'illah Sakandari sebut dalam salah satu daripada hikam dia, dia kata malam yashkurin ni'am, sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, faqad ta'arrada li zawaliha, maka keadaan tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tersebut akan menyebabkan kita terdedah kepada hilangnya nikmat itu. Wa man syakaraha, kata Ibn Atta'illah, dan sesiapa yang mensyukuri nikmat Allah, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka dengan cara dia bersyukur pada Allah itu, dia telah mengikat nikmat itu dengan iqal, dengan ikatan. Iqal ni saya dah sebut, iqal ni yang orang Arab pakai atas kepala. Bila dia letak tailasan atas kepala dia, maka dia tak nak bagi tailasan tu terbang. Orang panggil juga ridak. Ridak ni yang letak atas bahu. Atas ni dipanggil tailasan. Di bawahnya biasa serban. Dililit dulu dengan serban. Ada Arab Saudi dia tak ubah serban dah. Dipakai terus dengan tailasan tu. Jadi dia tak nak bagi terbang tailasan tu, maka dia letaklah iqal. Orang Arab dengan bahasa Amiyah dia panggil igal. Kita dengar igal tu. Qaf jadi ga. Itu adalah ikatan yang asalnya diguna oleh orang Arab untuk ikat lutut unta. Bila unta tu parking,
supaya dia tak bergerak dah ke mana-mana. Jadi orang Arab ambil iqal, dia ikat lutut unta lah, masuk dalam lutut unta tu. Mana ibarat parking lah, macam apa, macam kapal-kapal besar parking lah, turunkan sauh. Begitulah unta. Jadi iqal itulah diguna oleh orang Arab untuk menahan pailasan ataupun serban yang dipakai atas kepala tu daripada terbang. Daripada iqal itulah juga keluarnya kalimah akal. Ejaan sama. Cuma iqal ada alif sebutir, ain qaf alif lam. Akal yang ada di kita ain qaf lam. Tapi asal daripada perkataan sama ain qaf lam. So maknanya dengan ada akal ni lah kita mengikat diri kita dengan syariat. Kalau tak ada akal ni maknanya tak ada panduan. Kita tak boleh nak tahu ini syariat. Kita tak boleh nak faham itu syariat. Sebab tu bila orang tak ada akal, dia tidak dikira sebagai mukallaf. Walaupun syariat sampai, dakwah sampai pada dia. Dia duduk di tengah-tengah bandar, maknanya tempat orang mengajar. Tempat ada agamawan, ilmuwan, ulama duduk mengajar. Tapi dia tak ada akal. Ghair mukallaf. Dia tak berakal. Sebab dia tidak boleh mengikat diri dia dengan syariat, dengan agama. Suruhlah dia buat apa pun, dia tak reti. Sebab dia tak ada akal. Tapi manusia yang ada akal yang sihat walafiat macam kita ni, kalau tak menggunakan akal dengan syariat, berpandukan dengan syariat, layaklah dipanggil sebagai ulaika kal an'am. Mereka ni bodoh. Bahasa kasar dia. Sufaha. Quran guna kalimah sufaha, bodoh. Cuma kalau orang sebut, kita marah. Padahal kadang-kadang bahasa-bahasa macam tu datangnya dalam Al-Quran sendiri. Cuma nak sebut di sini ialah para ulama mengatakan siapa-siapa yang mensyukuri dalam hikam tersebut. Dia kata siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka itulah di antara cara kita nak mengikat nikmat yang dah sedia ada pada kita. Sihat tubuh badan. Maka bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Dengan hati kita melihat kesihatan yang ada pada kita di usia yang ramai orang yang di usia kita sakit dah. Macam-macam jenis sakit, umur 60, umur 50, orang lain macam-macam dah sakit yang sebaya dengan kita. Kita pergi cek di hospital banyak kali dah tak ada sakit. Darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, jantung tak ada. Apa pun tak ada penyakit pada kita. Syukurlah dalam hati. Allah Ta'ala bagi kita sihat walafiat. Lepas tu bukan setakat di hati saja, biar sampai keluar di lisan. Lisan sebut Alhamdulillah. Lepas doktor cek, ambil darah, tengok, darah sihat. Alhamdulillah, biar keluar mulut. Alhamdulillah. Lepas tu, bila dah tahu kita ni sihat ni Allah Ta'ala bagi, di mulut pun dah sebut Alhamdulillah. Biar tubuh badan kita ni kita guna untuk buat taat pula pada Allah. Junjung segala perintah Allah Ta'ala. Kalau harta tu biar diguna untuk Allah, untuk jalan Allah. Kalau rumah, biar rumah tu jadi tempat ibadat juga. Dengar juga dalam rumah kita tu ayat-ayat Quran. Orang-orang azan dalam rumah kita. Ada juga tempat kita beribadat dalam rumah tu. Semayang-semayang sunat kita buat dalam rumah tu. Jangan jadi asing macam kubur, Nabi sebut. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Rumah yang macam mana? Tak diimarahkan untuk beribadat pada Allah. Yang adanya joget-joget ada. Orang berjoget, rancangan orang berjoget, lagu-lagu ada dalam rumah kita. Baca Quran tak pernah dengar. Orang azan pun tak berhenti, tak tukar channel pun. Dengar orang azan daripada surau, tak suruh pun anak kita tukar channel. Duk tengok rancangan tu. Kena ajar, tukar channel dulu orang azan. Biar dalam rumah kita pun bunyi azan juga. Nak tunggu kita azan, dah kita. Walaupun kita semayang seorang, kita semayang jemaah dengan anak kita, tak azan dah kita. Qomat pun tidak. Padahal semayang jemaah lelaki ni, sunat azan dan sunat iqamah. Walaupun dah lebih daripada masa. Tu fiqh ngajar. Fiqh sebut, tuan-tuan mengaji fiqh tahulah, jumpalah. Semayang jemaah, sama-sama orang lelaki, sunat azan, walaupun dah di luar daripada waktu dah. Lepas tu sunat iqamat pula.
Tu kita tak buatlah dalam rumah kita. Sebab apa? Kita rasa formal sangat. Bukan masalah formal, masalah agama suruh. Suruh anak pergi azan sekali. Azan tak semestinya pakai mikrofon. Oh, kena azan kena pakai mikrofon. Tak, untuk kita dalam rumah kita lah, dalam keluarga kita. Oh, kalau pakai mikrofon habis tuli anak kecil tu. Kan tuan-tuan anak baru lahirkan kena azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Tanya doktor, ada mic tak? Tak ada, azan kita je. Kita sendiri, dengar diri kita sendiri tak apa dah. Iqamat dengar diri kita sendiri tak apa dah. Kalau nak jemaah dengan anak-anak, biar dengar anak-anak sekali. Tu biar ada dalam rumah kita. Biar jangan jadi rumah kita kosong daripada tempat ibadat. Jadi tempat hidup semata-mata, duniawi semata-mata. Untuk rehat semata-mata. Quran tak baca dalam tu. Nak tunggu orang Nak tunggu orang mari mengajar di rumah kita. Tak dah. Kita lah pandai-pandai hidupkan suasana dalam rumah. Biar nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu jadi jadi kaedah ataupun jalan untuk kita syukuri juga. Begitulah yang lain-lain lagi. Tuan-tuan boleh kiaslah. Baik. Tu kalau kita nak kekalkan nikmat, maka ulama ajar Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tu satu faedah syukur. Sambung lagi faedah syukur lagi, dan lagi syukur itu menegah, yakni sebab menegah, gitu. Cuma dia tak sebutlah sebab tu, dipanggil kalam hadzaf mudhaf. Dan lagi syukur itu menegah, yakni sebab menegah dan sebab menolak akan seksa. Mana sandaran dia? Dalil. Kerana firman Allah Ta'ala nombor 4. Bawah tu dia kata Suratun Nisa. Ayat 146, 147. Baiki. 146 dia tulis. Kalau buka Quran tengok 146 tak jumpa ayat ni. Ayat ni ayat 147. Baik. Apa kata Allah? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Artinya tiada memperbuat. Tu tiada tu terjemah makna dia tu. Ma tu asal ma istifham, orang mengaji bahasa Arab. Asal ma tu ma tanya tapi dengan makna nafi. Istifham ni kalau ngaji dalam bahasa Arab banyak pula makna. Ada ingkari, ada takrir dan sebagainya. Yang ni ma dengan makna nafi. Ma ni asal huruf yang digunakan oleh orang Arab untuk tanya. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab semalam kan? Semalam mengaji bahasa Arab, tengok dalam jadual. Maka orang mengaji bahasa Arab, ma ni guna untuk tanya. Masmuka, apa nama kamu? Habis sini tak terjemuh dengan apa ni? Ni ma dengan makna nafi. Sebab tu Syekh Abdul Qadir dia terus ambil dengan makna tiada. Tiada ni nak terjemah mana? Terjemah ma dah. Ma istifham dengan makna nafi. Baik. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, tiada memperbuat Allah Ta'ala akan seksa kamu. Apa maksud dia? Allah Ta'ala tidak akan seksa. Gitu. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum tu tiada memperbuat Allah Ta'ala akan seksa kamu. Yakni Allah Ta'ala tidak akan seksa. In syakartum wa amantum, syarat dia. Syarat nak lepas daripada seksa Allah Ta'ala dua perkara. Satu, in syakartum, jika. Jika buat yang ni, dua perkara ni, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah Ta'ala tak akan azab kamu. Ni petua, sebab tu saya kata petua. Macam mana nak pelepaskan diri kita ni daripada diazab oleh Allah? Ni Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap dah. Kalau kita tak ambil peluang, memang rugilah. Supaya anak kita nak pesa lah. Nak pesa SPM tahun ni katakanlah. Ni peluang tu ada ni. Sebelum masuk pesa Dewan tahun apa? Tahun depan bulan Mac tu. Ni peluang tu ada ni. Binalah peluang ni. Bila dah masuk Dewan Peksa, dah jawab, dah ketah tu, ketah ni dan sebagainya, tak ada lah peluangnya. Tunggu rizal lah. Terimalah sekadar mana yang ada.
Sekarang ni lah peluang kita kalau nak ubah. Nampak tak faham lagi tajuk ni. Buat homework. Gi tanya cikgu. Itu, ini dan sebagainya. Masa duk ada lagi ni buat. Ni Allah Ta'ala bagi tahu lama dah ni. Jalan untuk melepah diri daripada kena azab aku nanti di akhirat. Ialah kata Allah dua. In syakartum wa amantum. Dua. Jika syukur kamu akan segala nikmatnya, yakni nikmat Allah, dan beriman kamu. Dua. Nikmat Allah Ta'ala, syukur. Kemudian beriman pada Allah Ta'ala. Itu beriman pada Allah dan bersyukur pada Allah Ta'ala lah. Maka dua kaedah ni ataupun dua petua ni kalau kita buat, maka kita akan terlepas daripada azab. Tak terlepas macam mana? Kita duk mengaji dah. Definisi awal-awal dulu dia beritahu, syukur ni bila mana kita guna seluruh pemberian dan anugerah Allah pada jalan ibadat. Maknanya orang yang bersyukur ni, setiap apa yang diberi pada dia, semuanya jadi ibadat. Dah nak azab macam mana? Iman pula dia punya tapak dia. Foundation dia adalah iman. Selebihnya bangunan yang naik tu tiang-tiang ke dinding ke bumbung ke atap ke apa ke lagi yang naik atas tapak tersebut. Tu ibadat, semua ibadat. Setiap sudut saat segi yang Allah Ta'ala bagi pada kita semua jadi ibadat. Nak cakap sepatah mikir dulu, jadi ibadat ke jadi dosa ni? Jadi ibadat ke maksiat, jadi taat ke jadi maksiat, jadi pahala ke jadi dosa? Mikir, nak cakap sepatah. Sebab apa? Tak boleh cakap kita kalau Allah Ta'ala tak bagi. Dah maknanya tahu percakapan ni Allah Ta'ala bagi. Bila mana Allah Ta'ala bagi, kita tahu kena guna pada jalan ibadat. Apa jalan ibadat melalui bercakap? Allah Ta'ala bagi tahu. Jalan ibadat banyak sangatlah. Yang tak banyaknya ialah dosa-dosa tu yang diberi tahu pada kita dalam kitab ni dulu. Apa yang keluar daripada lisan kita bila kita banyak bercakap, dia bagi tahu contoh, antaranya ghibah, antaranya namimah, antaranya jidal, antaranya madah, antaranya mengumpat, bergaduh, berdebat, antaranya memuji. Tu tuan-tuan mengaji dah dulu di awal kitab ni. Bab syarahul kalam dulu dia cerita dah pada kita. Ni kebinasaan pada lidah. Maknanya kalau kau duk buat benda ni, tak jadi ibadat tu maksiat. Tak jadi pahala tu dosa. Bila tak jadi pahala, tak jadi ibadat, maknanya kita tak bersyukur. Dengan nikmat suara, dengan nikmat bahasa, dengan nikmat lidah, dengan nikmat percakapan. Maknanya kita tak bersyukur. Bila kita tak bersyukur, maka ancaman daripada Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Tak ada amal. Akan diazablah bila mana kita tak bersyukur. Sebab tu orang yang bersyukur, dia akan mengguna seluruh nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia pada jalan ibadah. Nak tengok dengan mata, mikir dulu, ni boleh tengok ke tak boleh tengok ni? Nak dengar dengan telinga, ni boleh dengar ke tak boleh dengar ni? Jadi maksiat ke jadi taat ni? Mikir. Nak ambil dengan tangan bubuh di mulut, ni jadi ibadat ke jadi maksiat ni? Pahala ke dosa? Pahala. Buh mulut tak ada masalah. Depan nanti dia cerita. Syukur ni siapa tahap kita makan. Orang duk puasa kita makan. At-ta'imus syakir dia cerita. Orang yang makan dalam keadaan dia bersyukur. Fi manzilatis sa'imis sabir, Nabi sebut dalam hadis. Serupa dengan orang yang puasa sunat dalam keadaan dia sabar. Serupa. Ambil buh mulut orang lain duk puasa belaka dalam bulan Syawal katakanlah. Puasa orang lain, kita tak puasa. Tapi kita tak puasa duk makan pun dalam keadaan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Lidah ni tak lekang daripada duk sebut alhamdulillah kenyang makan nasi, alhamdulillah minum air. Lepas tu hati duk nampak ni, duk silau dalam hati, nampak ni semua anugerah daripada Allah. Yang kawan seorang lagi duk puasa pun nak bulan Syawal, puasa sehari demi sehari, sehari demi sehari. Kata Nabi, orang yang makan dalam keadaan syukur, serupa pahala dia sama banyak dengan orang yang puasa dalam keadaan dia sabar. Cuma nak sebutnya ialah syukur ni guna nikmat Allah Ta'ala pada ibadat. Nak ambil buh mulut, haram ni, buang lah. Apa contoh dia? Rokok. Kena dah lah. Contoh tuan-tuan ni, nampak jeling lain macam ni.
Dia nak suruh faham gitu tuan. Bila kita dah tahu dah, ada seorang sahabat tadi dia share. Anak Allah yarham almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Pondok Lubuk Tapah di Pasir Mas. Anak dia yang jadi mufti wilayah sekarang ni. Tu Dr. Luqman. Ini anak dia yang bongsu. Yang bongsu ni sempat dengan saya mengaji dulu di Jordan, cuma di junior lah, saya senior. Dia cerita dia duk jaga pondok lah sekarang ni. Cuma dia cerita antara syarat yang dia letak untuk orang nak daftar masuk pondok ialah tak isap rokok. Tu antara syarat dia. Waktu saya duduk sekejap di pondok Sungai Durian di Kuala Krai, tempat almarhum ayah kepada Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Masa tu Tuan Guru Haji Abdul Rahman tak ada dah. Pak saudara dia masa tu. Jadi tuan guru di situ. Dia sebut pondok dia letak syarat. Sebab kawasan pondok tu ada kawasan kubur sekali. Di tepi tu kawasan kubur. Orang nak sangat kubur tu. Sebab apa? Budak-budak duk mengaji ni. Kawasan tanah budak-budak duk mengaji. Tiap-tiap hari budak-budak duk mengaji. Hidup dengan kuliah, pengajian, kitab, baca Quran dan sebagainya. Paling-paling tidak boleh tumpang kesolehan orang-orang budak-budak yang duduk mengaji ni. Jadi orang nak. Mati dikebumikan situ. Kata Yahweh masa tu, dia kata kita tak benarkan orang-orang yang tak pernah datang berjemaah di surau di pondok kita, di masjid pondok kita ni, untuk dikebumikan di kubur kita. Letak syarat gitu. Maknanya kalau nak dikebumikan di kawasan kubur pondok, maknanya kena mari jemaah sini. Tu nak sebut contoh biar orang mikir sebenarnya. Nak suruh mari jemaah. Nak macam mana nak suruh mari jemaah ni? Kalau Allah Ta'ala ni mikir supaya kita jugalah, aku tak nak bagi makan lah, siapa tak mari jemaah? Jawab dia, pakat mari semayang lah belakang. Tapi Allah Ta'ala ni tak gitulah. Dengan rahman dia, walaupun ahli maksiat, walaupun kafir, dia bagi makan. Dia bagi minum. Nak apa dia bagi? Apatah lagi orang kafir tu baik pula. Dia buat charity pula. Tak kira Muslim tak Muslim, dia bantu. Dia buat charity bukan setakat untuk manusia, untuk haiwan sekali. Maka Allah Ta'ala kena segerakan. Kena segerakan balasan. Sebab dia tak layak terima di akhirat. Kerana dia tak ada iman. So keadilan Allah Ta'ala bagi sekarang pada dia. Dia meniaga berjaya. Sebab apa? Dia bantu orang. Saat PKP dia duduk derma, bagi rumah ke rumah. Dia pergi bagi beras, bagi gula, bagi gandum dan sebagainya. Dia Muslim tak Muslim? Tak Muslim. Dia nanti kalau mati, Allah Ta'ala dah maklum, dia tak akan masuk syurga. So macam mana keadilan Allah Ta'ala berikan kepada dia sekarang? Jadikan anak dia berjaya, kerja besar-besar semua, contoh. Itu keadilan daripada Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala ni mikir macam kita juga, buat sipir macam kita, jawab dia, orang yang duduk dalam maksiat, merempat, tak ada rumah lah. Kita-kita ni lah yang sihat walafiat. Segar bugar, lagi-lagi boleh beribadat pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kaki ibadat. Rumah besar-besar, gaji besar-besar, berjaya semua anak-anak. Sebab apa? Kita ahli ibadat. Tapi tak gitu. Tapi bukan nak kata salah. Cuma, itu di antara didikan. Didikan nak suruh masyarakat ni, kalau nak berjinak dengan tempat ni, jangan bawa unsur-unsur yang tak baik. Mari sini, bawa unsur-unsur yang baik je. Tak naklah duduk pondok, lepas tu duduk isap rokok di pondok. Orang pandang pun tak elok. Lepas tu budak-budak yang tak ada apa-apa, yang tak pernah kena erti rokok pun boleh jadi kita yang seluduk pula bawa bagi pada budak-budak. Tu saya nak sebut contoh. Contoh orang yang bersyukur ni dia mikir nak bubuh di mulut dia ni halal ke tak halal. Bila halal bubuh, tak halal tinggal. Tu orang yang bersyukur pada Allah. Cukup untuk kita mikir. Tujuan apa? Nak selamat daripada azab Allah. Ni ayat Quran sebut, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ada seorang prof di UKM, member juga. Sepengajian masa Jordan dulu. Dia kata dia isap juga rokok dan hair dengan rokok mo. Dulu ada rokok mo ni, sekarang tak ada dah rokok mo. Kau ada lagi? Tak ada kan? Rokok mo tak ada dah. Dulu ada, saya ingat saya lah. Rokok dan hair biasa masyhur. Rokok mo ni saya baru, bila disebut tu baru tengok. Ada rokok mo punya dulu. M-O-R-E. Ke more baca dia.
Mori Ramadan je. Baik, nak ceritanya dia kata, dulu dia kata dia isap ukok. Pensyarah Jabatan Quran Sunnah. Bidang hadis, kajian dia bidang hadis dan bidang pemakanan sunnah. Produk yang dia buat Sihate. SIHATE, Sihate, kesihatan lah bahasa orang Kelantan. Dia banyak duk buat ambil minyak zaitun daripada Turki. Banyak dalam Shopee adalah produk-produk tersebut. Madu Sihate ada. Saya macam jual ubat pula. Nak cerita kajian dia. Ni prof ni, dia cerita pengalaman dia dalam grup tadilah. Duk sembang-sembang dalam grup tadi. Dia kata dulu dia isap okok bila dia terbaca tentang fatwa para ulama kontemporari yang telah merubah hukum. Dulu ulama kata makruh, sekarang dah jadi haram, maka pada masa tu dia start tinggal dan boleh tinggal. Kalau orang kata mustahil boleh tinggal, tak boleh tinggal. Gamadah kita jumpa orang yang boleh tinggal. Dan dalam ni pun kita dah sebut dah ni bab syarahut ta'am dululah. Kalau tuan-tuan ingat, bab syarahut ta'am, bab loba atas makan dulu. Kita ni start dengan makan banyak. Macam mana nak suruh jadi kurang makan? Makan 3 kali juga tapi sedikit. Dia ajarkan dalam ni. Cara dia macam mana? Tuan-tuan mengaji dia pada awal dulu, ingat lagi apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Payah nak berhenti. Ada kaedah dan cara dia ulama ajar. Yang pentingnya ada kekuatan dalam diri kita memang betul-betul nak tinggal. Atas sebab apa? Itu adalah maksiat, dosa. Kena ingat gitu. Aku tak bersyukur dengan duit yang Allah Ta'ala bagi. Bila aku guna pada benda yang haram. Beli benda yang haram. Tak payah pergi judi. Tak payah apa? Tak payah pergi bayar pada pelacur. Tu benda-benda macam tu. Kalau kita mikir, RM10, RM20 ni, aku beli benda ni benda haram. Maknanya aku tak bersyukur dalam soal tu lah. Dalam soal duit tu. Dalam soal lain mungkin kita bersyukur. Dalam soal duit tu guna sehari-hari berapa? RM20, RM40, sekotak tak cukup, 2 kotak tak cukup. Kadang-kadang. Tu maknanya 2, 3, RM40 tu tak jadi pahala. Sia-sia. Orang yang beriman dia tak buat benda sia-sia. Min husni islamil mar'i, kata Nabi, antara tanda eloknya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, dia akan tinggal benda yang tak patut dia buat. Tu tanda Islam tu seseorang tu baik tu. Bila dia tinggal benda yang dia rasa tak patut aku buat ni. Duk bersembang benda sia-sia. Saya balik dulu. Ya. Di antara tanda Islam seseorang tu baik, apatah lagi duduk tu dengan dosa. Duduk tu buat topik dosa. Tak akad punggung juga pergi. Tu maknanya orang tu belum baik Islamnya. Islam, tapi belum baik Islam dia. Orang yang Islam dia baik, dia dengar benda maksiat, dia akad punggung pergi. Dia ada kekuatan lagi, dia cari mikir dalam kepala, ligat dalam kepala nak tukar topik orang ni duk buat apa. Tu kena gitu. Tapi kalau kita tak mampu, bawa diri kita lah. Saya pergi dulu ada sikit ni, tak boleh duduk lama. Macam-macam lah. Sakit perut lah. Macam-macam. Boleh buat alasan. Sebab apa? Nak tinggal. Nak ubah. Nanti orang kata, mu ni CV terlajak. Mu ni format kau. Terlajak sangat. Ikut formula. Ikut agama. Kadang-kadang orang cemuh juga. Kita tak boleh tegur. Bawa diri kita lah. Tu tanda kita baik beragama. Kita faham. Ni dosa ni. Aku tak nak terlibat. Kalau boleh sedap lagi, ajak sekali. Ajak sekali. Kalau orang tu orang yang direspek, cukup dengan dia letak tangan je kadang-kadang. Orang duk bercakap, dia pun letak tangan atas pohon. Isyarat subeti-beti tu. Betul orang tak berani segan nak duduk dengan dengan agamawan, dengan asatizah. Aku nak buat apa dengan asatizah ni? Asatizah pun ngompak juga. Pilih-pilih ada juga asatizah yang ngompak. Lebih sedap daripada kita lagi kadang-kadang. Cuma nak sebutnya kita jadi segan sebab apa? Dia ni orang agama, kita rasa orang ni orang terjaga. Tu bagus tu. Husnudzan kita dengan dia. Soal dia jatuh juga pada dosa. Itu soal dia lah. Cuma husnudzan kita dengan dia. Aku kalau duduk dengan dia, aku nak buat apa? Duduk lah. Sebab apa? Manfaat tu kita duduk dengan dia tu. Duduk dengan kita tak buat, okey. Tapi kita rasa, pendiam pula ustaz ni. Salah kau jadi pendiam? Nabi suruh kan? Kalau ada benda nak cakap, diam.
Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, Nabi kata apa? Falyaqul khairan. Tak ada benda nak cakap. Benda yang kau nak keluarkan tu pastikan khair. Dia adalah benda baik. Au liyasmut, ataupun diam. So diam ni agak muajah. Tak ada benda nak cakap. Kita ikut syekh, tak ada apa pun nak cakap. Duduk senyap. Kita tengok dia, dia tengok kita, tak ada benda nak buat. Tapi rohani kita sedang ambil manfaat tu daripada dia. Sebab asal ilmu pindah secara rohani. Bukan pindah dengan kita. Kita ngaji kita habis 2-3 butir kita lagi perangai duk serupa tu, iblis itu. Ngaji bab syukur, ngaji bab sabar, 2-3 butir kita dah. 2-3 ustaz ngajar bab tasawuf. Macam-macam jenis kita ajar pada kita. Perangai duk iblis itu lagi. Tapi duduk dengan agamawan yang betul-betul dah murni lah jiwa dia. Terutama dalam istilah tasawuf dipanggil guru yang dah mursyid, dah murabbi dah. Kita duduk dengan dia, sama-sama senyap, sama-sama diam. Rohani kita sedang ambil sesuatu daripada dia. Didikan dan tarbiyah daripada dia. Kalau tuan-tuan dengar petang tadi, ada seorang ada satu slot dalam iKim. Tuan-tuan dengar iKim tak? Kau tuan-tuan dengar ni, klasik je. Kan geng-geng klasik ni. Dia sebut satu kisah di antara ahbarul yahud. Seorang ahbarul yahud, nama dia Zaid lah. Ahbarul yahud ni maknanya orang yang alim tentang kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ni kan cerita sebutir-sebutir macam mana Nabi akhir zaman. Sehingga Allah Ta'ala rakam Yahudi ni kenal Nabi Muhammad ni sebelum lahir. Duk di zaman Musa dulu, cerita dah tentang Muhammad yang nak lahir lepas daripada beberapa Nabi dah. Selepas daripada Musa ni. Tapi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Nabi ni supaya dia tengok anak dia dah. Anak dia tak pelik lah dia kenal sebab duduk depan mata dia. Anak dia boleh tahulah. Mata macam mana, kepala macam mana, rambut macam mana. Ni dah Allah Ta'ala cerita dalam kitab dia. Nabi ni seolah-olah macam duk ada dah depan mata dia. Supaya anak dia, sebagaimana dia kenal anak dia. Tapi Zaid ni, walaupun dia ni orang yang alim dengan kitab Taurat ni. Dan dia tahu bagaimana peribadi Nabi. Dia tengok Nabi, dia tahu ni adalah Nabi utusan Allah. Cuma dia kata satu je aku tak jelas lagi dan aku tak pasti lagi ada pada Muhammad bin Abdullah ni. Maka dia hadir dalam satu majlis. Nabi ni pernah berhutang dengan Zaid ni. Janjinya nak bayar, katakanlah seminggu lagi nak bayar. Tapi saat Nabi duduk dengan para sahabat dia dalam majlis mengajar gini, majlis ilmu gini, tiba-tiba dia masuk. Dia meluru terus ke depan. Dia kata, "Ya Muhammad, bayar hutang aku sekarang." Nabi katakan, kita dah berjanji. Kita dah berjanji untuk bayar selepas seminggu. Nabi pegang pada janji tu. Dia kata, tak, aku nak sekarang juga. Dia buat tu tujuan dia ni nak tengok baginda Nabi Muhammad macam mana. Sebab yang ni satu aku tak tahu lagi. Aku nak tengok. Sehingga pada masa tu Umar bangun. Umar bangun lalu. Umar tengok lalu aku ni, dia ni tak lama ni. Umar tengok. Bila Umar bangun, Umar cakap apa? Umar beritahu nak selesai ni. Nak selesai dengan cara dia. Maka Nabi tak bagi. Laki ni bila tengok Umar bangun, tahu perangai Umar. Maka rasa takutlah pada laki tu. Jadi Nabi suruh Umar diambil di Baitul Mal, nilai harga tu Nabi suruh tambah sekali ganda. Nabi suruh tambah sekali ganda bayar pada lelaki tadi. Umar kata, kenapa kena bayar seganda lebih? Yang satu tu itu adalah hutang dia. Kena bayar pada dia. Yang seganda lagi bayar pada dia tu sebab engkau dah menakutkan dia. Tengok Nabi bayar seganda. Okey, sebab Umar dah menakutkan dia. Nabi maknanya didik Umar tu pada masa tu. Tarbiyah Umar tu. Umar tengok bagaimana Nabi. Jiwa Nabi, rohani Nabi sedang mengajar dan mendidik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pergi. Kalau ikut Umar sambil berjalan aku pancung dia ni. Sebab masa tu dia pergi berdua dah dengan Zaid tu. Maknanya Zaid sekarang duduk dengan Umar je. Maknanya kalau Umar nak selesai di luar ataupun tak ada apa-apa. Tapi sebab aku taat pada perintah Nabi. Siapa di Baitul Mal diambil satu yang nilai hutang Nabi tu dia bagi. Dia nak ambil satu lagi tu, kata Zaid, dia kata dah cukup. Yang tu aku tak nak, dia kata. Yang ni saja yang jumlah yang Nabi berhutang, dia kata. Kau kenal tak aku siapa? Dia tanya. Umar kata tak penting aku kenal kau. Tengok gaya jawapan Umar. Tak penting aku kenal kau. Kata dia, aku adalah Zaid. Dia kata,
Oh, bila sebut Zaid saja Umar pun kenal. Oh, ni ahbarul Yahud. Ni seorang yang alim pada kitab Taurat. Maknanya dia kenal Nabi. Kalau begitu, bukankah engkau kenal lelaki ni memang betul-betul Nabi yang diutuskan oleh Allah? Ya, dia tahu. Aku kenal. Aku kenal ini Rasulullah. Aku kenal ini Nabi. Batang tubuh dia dicerita sebiji-sebiji dalam kitab Taurat. Habis itu kenapa engkau buat gitu? Di khalayak ramai depan sahabat-sahabat dia. Engkau masuk, engkau terjah ke depan terus. Dia kata sebab aku nak kenal Nabi ni mesti ghalabat rahmatuhu ghadabah. Disupport dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati wasi'at kullasyai. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah taala mewajibkan atas diri dia rahmat dan kasih sayang, mendahului kemurkaan Allah taala. Begitulah nabi yang Allah taala utus, sifat kasih sayang yang ada pada nabi mesti mendahului kemurkaan dia. Dia tak akan marah pada orang yang buat jahil, orang yang jahil, yang bertindak dalam keadaan jahil, tak reti, tak faham dan sebagainya. Ni nabi-nabi dia tak bertindak panah baran macam kita. Bila dia tengok betul-betul nabi ni mendahulukan rahmat, walaupun dia datang minta bukan pada waktunya lagi, maka dia kata ini memang betul-betul nabi, dan menguatkan lagi keyakinan aku bahawa ini adalah baginda Nabi Muhammad yang dijanjikan dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman daripada bangsa Quraisy. Maka pada masa itu dia sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina. Pada masa itu dia bersyahadah di depan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu kisah ni, cerita apa ni sebenarnya? Tak ingat ada sampai mana ni. Cuma nak beritahunya, beriman dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tu jalan jalan untuk kita bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tu cara guna apa yang Allah Taala bagi pada kita tu lah, biar jadi taat semua. Baik. Mana tadi? Dan beriman kamu dan ada bagi syukur. Ni faedah lagi ni. Faedah syukur lagi. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Bukan syukurlah maknanya, orang yang bersyukur gitu. Syukur tu sifat. Syukur tu kan sifat. Seorang lah, orang yang bersyukur telah boleh pahala. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Kerana firman Allah Ta'ala nombor 5, dia kata surah Ali Imran ayat 144. Wa sayajzillahu syakirin. Artinya dan selagi membalas Allah Ta'ala akan sekalian yang syukur, yakni sekalian orang yang syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Taala akan kurniakan kepada orang yang bersyukur dengan pahala yang besar. Pahala yang besar ni nak tengok pun tak boleh, cuma Allah Taala sebut gitu, pahala yang besar untuk orang-orang yang bersyukur ni. Tunggu tengok di akhirat nanti ya, besar tak besar pahala yang Allah Taala bagi pada kita bila kita bersyukur atas nikmat yang Allah Taala kurniakan. Dan sabda Nabi SAW nombor 6. Nombor 6 tu dia kata rawahu Tirmizi wal Imam Ahmad wa Ibn Majah wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih dia kata. Hadis ni diriwayatkannya akan hadis itu oleh At-Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Majah, Al-Hakim. Daripada siapa yang meriwayatkan hadis ni? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis sahih dia kata. Baik. Nabi kata apa? Nabi kata at-ta'imus syakir. Ni saya sebut tadi. At-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imis sabiri. Artinya orang yang makan yang syukur. Orang yang makan yang syukur ni maknanya orang yang tidak puasa sunat gitu. Orang yang makan saat orang lain berpuasa, maka dia makan bila musim, contoh musim puasa Syawal. Musim-musim puasa Syawal kan. Ada orang hari raya kedua dia start dah puasa. Hari raya pertama tak boleh puasa. Sebab apa? Agama larang. Allah Ta'ala tak bagi puasa. Allah Ta'ala suruh makan-makan pada hari pertama Syawal. Adapun hari kedua dah boleh puasa. Orang yang betul-betul junjung perintah Allah Ta'ala ni, kalau boleh nak percepatkan ketaatan dia. Bimbang takut tak sempat. Kita rasa boleh hidup lagi sampai hujung Syawal.
Tu yang rapat-rapat habis syawal, habis puasa 6 kita. Ataupun silap bilang, jawab dia cukup 4 saja, 2 dah lebih masuk bulan Zulqa'dah dah. Tu yang ghalib berlakunya. Sebab apa? Duk pergi open house. Bukan open house je, open surau. Open masjid. Tawaran dia apa? Kambing golek. Tak puasa lah jawab dia. Kambing golek pula gak tak puasa. Lepas tu minggu ni masjid, minggu depan surau, minggu depan pula rumah terbuka. Kita hari Isnin sampai Jumaat tak boleh dah nak puasa. Sebab apa? Sebab orang duk panggil apa? Duk ajak kita makan di kantin, di kedai dan sebagainya. Lepas tu tunggu Sabtu Ahad pula ada open house. Tak boleh puasa juga. Ni nak beritahu, Nabi beritahu pada kita, at-ta'imus syakir, orang yang tidak puasa sunat dalam keadaan yang syukur adalah ia menempati ni apa? Menyerupai tu. Dia diterangkan dengan dan tu. Dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Supa dari segi pahala dia. Orang yang tak puasa sunat dalam keadaan dia bersyukur atas nikmat Allah, serupa dengan orang yang berpuasa sunat dalam keadaan orang puasa tu dia sabar. Sabar apa? Sabar 2 perkara. Sabar tu bagi 2 pula. Satu, sabar diri puasa tu. Sabar diri puasa, maknanya sabar menahan diri supaya tak batal ibadat puasa tu. Tak makan, tak minum. Tu satu. Yang tu bicara fake yang bicara soal tu. Satu lagi bahagian ialah batal pahala puasa. Yang tu tasawuf bicara. Orang yang mengaji tasawuf, dia akan jaga batal pahala dan batal fake. Orang yang mengaji fake saja, ghaliknya dia tak mengaji tasawuf. Kalau dia tak mengaji tasawuf lah, dia mengaji fake saja, dia tak mengaji tasawuf, dia tak batal puasa, pahala mungkin tak ada. Rugi situ. Orang yang ngaji tasawuf, dia jaga pahala sekali. Sebab tu dia tak mengompak, dia tak mencaci orang. Bulan puasa dia tak menghina orang, dia tak mengata orang. Dia jaga pandangan mata dia, telinga dia. Sebab apa? Dia tahu ni semua benda ni boleh membatalkan puasa. Jadi dia sabar juga. Jadi dua-dua tu dia kena jaga. Pembatal kepada diri puasa tu sendiri dan pembatal kepada pahala. So perlu kepada sabar. Orang yang puasa yang sabar, serupa dengan orang yang makan, yakni tak puasa sunat. Tak puasa sunat ni Baba pernah sebut, dia kata puasa sunat bulan Syawal. Biasa orang duk tanya kan, puasa sunat bulan Syawal, lepas dah puasa sunat bulan Syawal, cuma sini sebut puasa sunat bulan Syawal ni dia termasuk dalam puasa yang berwaktu. Bila puasa yang berwaktu, dia sama dengan solat sunat yang berwaktu. Ni untuk kita guna, untuk kita beramal lah. Tak payah ajar lah orang lain. Orang nak tahu, kita bisik-bisik lah. Ni ulama sebut, puasa sunat yang berwaktu serupa dengan solat sunat yang berwaktu. Andai luput, qada. Andai luput, kita boleh qada sebab dia berwaktu. Macam solat yang berwaktu. Solat apa? Solat duha, ada waktu. Mula daripada syuruk 27 minit, 29 minit selepas daripada tu masuklah waktu duha. Habisnya bila? Habis rapat di Zuhur lah. Kita duk kalut-kalut hari tu, masuk waktu Zuhur, tak sempat duha. Qada. Bila-bila kita nak qada, kita boleh qada. Yang wajib pun tak qada, sunat nak qada. Ni cerita bab hukum boleh nak bagi tahu. Semayang tahajud ada waktu dia. Ada waktu semayang tahajud dah, ada syarat dia. Lepas tu luput kita tak terjaga malam tu, letih sangat dah, sedar-sedar subuh dah. Maka kita boleh qada bila-bila. Tu semayang berwaktu, serupalah juga dengan puasa berwaktu. Puasa berwaktu ni, puasa 6 ni, dia ada waktu dalam Syawal je. Bila dalam Syawal je, kita tak sempat kalut-kalut duk kira macam cukup lagi 6 hari. Tengok-tengok tak cukup dah. Dapat 4 hari je, 2 hari lagi qada. Dalam bulan lain pun tak apa. Niat qada. Qada puasa 6 Syawal dalam bulan yang lain. Cuma untuk kita beramal lah. Jangan duk jaga kat jaga kat orang apa, orang petikai pula. Ni perbahasan ulama dari sudut boleh tak boleh. Boleh ulama kata.
Lepas tu lagi ulama bincang lagi pada muslimat nak puasa ganti dengan nak puasa 6 yang mana dulu, ataupun sebagian ulama kata boleh gabung sekali dua niat. Ada juga ulama sebut gini. Ada ulama sebut Nabi kata dalam hadis dia, man shama Ramadan, siapa-siapa yang puasa 6 thumma atba'ahu, kemudian dia ikuti puasa 6 terus puasa Ramadan tu sittan min Syawal, 6 hari daripada Syawal. Nabi tak sebut, kata ulama, puasa sunat ke puasa ganti, puasa sunat ke puasa qada, ataupun puasa sunat ke puasa wajib. Bila Nabi tak sebut puasa yang 6 tu puasa ganti ke puasa sunat ke, bolehlah. Bila kita puasa sunat Syawal, kita orang lelaki tak ada qada, boleh pahala puasa sunat Syawal. Orang perempuan dia ada puasa qada, dia niat puasa qada, dia tetap juga dapat puasa sunat Syawal. Sebab Nabi sebut 6 hari dalam Syawal. Nabi tak kata yang wajib tak jadi, mesti kena niat suku ataupun kena buat luar daripada Syawal. Tak. Nabi sebut thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal. Dah kita ada puasa qada 7 hari, 6 hari kita buatlah dalam bulan Syawal. Tak perlu niat gabung sunat dengan wajib atau wajib dengan sunat, dahulukan yang wajib. Wajib dengan sunat. Cukup kita niat puasa qada, automatik ulama kata faham daripada hadis tu boleh kita puasa boleh pahala puasa sunat Syawal. Tu di antara perbahasan fiqh kebetulan lalu di tempat dia ni. Contoh. Baik, orang yang makan, yakni orang yang tidak puasa sunat, yang syukur adalah ia menempati dan menyerupai orang yang puasa dan yang sabar. Erti apa tu? Erti hadis ni, bersamaan keduanya pada pahala yang banyak, gitu. Habis lu situ. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Atau akan datang pula Nabi orang yang bersyukur pada Allah, setiap sekali sembahyang tahajud menangis kerana bersyukur atas nikmat Allah. Akan datang, wallahu a'lamu ilmuhul atam.